Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi 6 September bersama saya Debbie Eminda Padan. Sarawak merekodkan 3,747 kes baru COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 130,898 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memberitahu daripada jumlah kes baru tersebut, sebanyak 2,965 kes tidak bergejala, manakala 782 bergejala. Daerah Kuching masih mencatatkan 4 angka iaitu 1,311 kes, manakala 8 daerah merekodkan 3 angka iaitu Serian dengan 397 kes, Sibu 254 kes, Betong 214, Semerahan dengan 191, Mukah 151, 142 kes di Pusa, Bidulu pula dengan 129 kes dan Bau 123 kes. JPBN juga memaklumkan 15 kes kematian semalam iaitu dengan 9 kematian di daerah Kuching, 2 kematian di Serian dan 1 kematian masing-masing di Semerahan, Betong, Seratok dan Sibu. Seramai 1,769 kes sembuh dan discharge semalam. Sebanyak 4 kluster baru disediakan semalam iaitu kluster Simpang Bakun, Bintulu, kluster Persiaran Silikon, Kuching, kluster Pangkalan Bau dan kluster Anah Rais, Kuching. Ini menjadikan sebanyak 137 kluster yang masih aktif di negeri ini, manakala 5 kluster ditamatkan semalam. Sebanyak 35 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan rumah panjang, kampung, rumah sewa dan kuartus pekerja. Manakala 9 lokaliti ditamatkan PKPD. Penduduk di kawasan Kuching, Samarahan dan Serian yang telah disahkan positif tetapi masih belum dihubungi petugas kesihatan dalam masa 24 jam diminta untuk menghubungi Pusat Penilaian COVID-19 CAC dengan kadar segera. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, CAC yang telah ditetapkan boleh dihubungi setiap hari termasuk cuti umum dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Kenyataan itu berkata bagi penduduk Kuching, mereka boleh menghubungi CAC Stadium Perpaduan Kuching di talian 082 449 356 atau 082 449 362. Manakala bagi penduduk Semerahan pula, mereka diminta untuk menghubungi CAC Kota Semerahan iaitu di Dewan Suara Kota Semerahan di talian 012 8450 661 atau berhubung dengan klinik kesihatan berdekatan di talian tertera. Bagi penduduk Serian pula, mereka boleh menghubungi bilik operasi Pejabat Kesihatan Bahagian Serian di talian 082 872 967 dan Kompleks Sukan Tasik Danu Serian di talian 011 158 95076. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka mengalami gejala yang teruk seperti sesak nafas, dinasihatkan untuk menghubungi talian kecemasan Hospital Umum Sarawak di talian 999 atau segera ke hospital berdekatan. Kastam Cawangan Limbang berjaya menumpas cubaan menyeludup 14,200 batang rokok pelbagai jenama selain 224.2 liter minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai kastam yang dianggarkan bernilai RM4,780 dalam satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Batu 3.5, Jalan Kubong pada Jumaat lepas. Pengarah Kastam Negeri Herman Shah Abdullah dalam satu kenyataan media memaklumkan serbuan pada pukul 10.30 pagi dilaksanakan oleh pasukan pegawai Kastam Cawangan Penguatkuasaan Limbang dan pasukan Risikan Sarawak dengan kerjasama Cawangan Siasatan Khas. Hasil serbuan dan kerjasama pemilik rumah telah menemukan barangan tersebut dalam sebuah van yang diletakkan di pekarangan rumah dan dalam sebuah stor di belakang rumah. Herman turut mendedahkan nilai duti dan cukai dianggarkan berjumlah lebih RM14,400. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.
Sebanyak 484 individu telah dikenakan kompaun sepanjang Ogos lalu yang berjumlah RM820,500 atas pelbagai kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan medianya memaklumkan daripada jumlah tersebut sebanyak 15 kompaun telah dikeluarkan kepada individu di dalam premis perniagaan dan pengilang yang berjumlah RM36,500. Manakala 3 kompaun turut dikeluarkan ke atas 3 buah premis atas kesalahan melanggar SOP. ACP Ashmon turut mendedahkan pihak polis turut menerima sebanyak 13,043 permohonan permit dengan 488 daripadanya tidak diluluskan dan 10,790 permit telah diluluskan. Dalam pada itu, dalam sekatan jalan raya pula sebanyak 273,025 kenderaan telah diperiksa dan daripada jumlah itu sebanyak 265 kenderaan diarah berpatah balik. Yayasan Ragat meneruskan program sumbangan bakul makanan dengan mengagihkan lebih 200 bantuan bakul makanan kepada keluarga yang memerlukan di kawasan seliaan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS semalam. Dato' Bandar MBKS, Dato' Wee Hong Seng berkata pihaknya berasa gembira kerana sekali lagi kawasan seliaan MBKS dipilih selepas sumbangan serupa diberikan kepada keluarga yang menetap di flat KMC Jalan Padungan Kuching bulan lalu. To us, it's an honor that MBKS become one of the venue for her to channel out the food outlets for the poor, and on behalf of the resident in City Council South, especially those in need for the food aid, I'd like to thanks our Kapuan for her kind gesture and also in selecting MBKS. Jelasnya sumbangan sedemikian diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga yang memerlukan khususnya ketika berdepan cabaran pandemik COVID-19. Beliau ditemui RTM selepas program penyerahan bakul makanan yang disempurnakan oleh isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib selaku penaung Yayasan Ragat. Hadir sama Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang berlangsung di pekarangan bangunan MBKS Kuching. Majlis penyerahan itu dihadiri 14 orang penerima sebagai simbolik dan barangan bantuan makanan berupa keperluan asas itu nanti akan diedarkan oleh kaunselor MBKS di kawasan masing-masing. Sebanyak 680 bakul makanan telah diagihkan kepada 34 kejiranan rukun tetangga KRT di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU melalui program Rukun Tetangga CARES, RT CARES, Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Malaysia JPNIN Sarawak pada Sabtu lalu. Majlis penyerahan bantuan tersebut disempurnakan oleh Pegawai Penyelaras JPNIN Suryani Zainal kepada semua ketua kaum yang terlibat termasuk kawasan Semariang, Pantai Damai dan Tupong di Pusat Pengumpulan dan Agihan Makanan Zon DBKU di Pekarangan Tebika Perpaduan Anggerik, Taman Sukma. Program RT Cares #Kita Bersama merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara bagi memastikan kelangsungan dan kesejahteraan komuniti semasa pandemik COVID-19 melalui pemerkasaan tanggungjawab komuniti rukun tetangga. Program ini berteraskan kepada konsep RT for All untuk semua golongan masyarakat, terutama mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 tanpa mengira perbezaan latar belakang melalui semangat kebersamaan selaras dengan agenda kerja komuniti rukun tetangga di bawah gerak kerja komuniti RT Sejahtera.
Rakyat diseru untuk memahami sepenuhnya makna Malaysia prihatin bagi menyemai semangat perpaduan di antara kaum dan mengekalkan keharmonian negara. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si, pemahaman dalam kalangan rakyat adalah penting bagi mengelak salah tanggapan terhadap dasar, inisiatif dan kempen yang dilaksanakan oleh kerajaan. Datuk Seri Huang Tiong Si berkata demikian pada program Sepakat Aid Community Anjuran Jabatan Penerangan Sarawak bersama Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Daerah Serikir di Serikir. Jelasnya program tersebut juga merupakan platform bagi memperkasakan komuniti menerusi penglibatan dalam aktiviti anjuran pihak kerajaan. Beliau dalam pada itu turut menyeru agar rakyat sentiasa menghargai dan mengingati jasa pemimpin terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Peruntukan berjumlah RM1,150,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi membina Stadium Bola Keranjang di Jalan Beranti Serikir menerusi Persatuan Bola Keranjang bahagian Serikir. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, peruntukan berperingkat mulai tahun 2018 telah disalurkan kepada persatuan itu sehingga kerja-kerja pembinaan stadium itu telah dimulakan kini. Datuk Seri Huang Tiong Si dalam pada itu berharap persatuan tersebut aktif mempromosikan sukan bola keranjang supaya menarik lebih ramai belia mengambil bahagian dalam sukan tersebut. Beliau ditemui media selepas meninjau perkembangan projek pembinaan stadium tersebut di Serikir. Sekian berita pagi Sarawak. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Debbie Menapadan. Salam hormat.